Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Untuk hari ini kita akan tengok subjek Sains Komputer tingkatan 4. Kita masih lagi dalam tajuk 2.0 iaitu pekalan data. Jadi minggu lepas cikgu dah bercerita berkenaan dengan apa itu pekalan data 2.0. Jadi untuk hari ini kita akan tengok dulu T4 2.1 pekalan data hubungan. T4 2.1 pekalan data hubungan. Data ini dia merupakan sumber kepada komputer dalam membuat perancangan dan juga untuk membuat keputusan. Jadi jumlah data yang perlu diproses oleh komputer adalah besar dan juga banyak. Dan data ini juga perlu dikongsi kepada pengguna dengan lebih efisien dan selamat. Jadi ini amat mencabar kerana data yang disimpan mungkin mengandungi ralat ataupun data yang berulang ataupun data yang tidak dikemas kini dengan lengkap. Okey. Jadi ini adalah pengenalan kepada pekalan data hubungan. Pengertian data. Jadi data ini dia merupakan himpunan mentah mengenai sesuatu, benda ataupun kejadian, orang ataupun entiti. Jadi data ini boleh terdiri daripada perkataan, angka ataupun gambar. Jadi data boleh menjadi fakta yang bermakna atau tidak sehinggalah fakta itu diproses. Contohnya, markah ujian bulanan. Jadi ini adalah pengertian data. Seterusnya, apa yang dimasukkan pula dengan pengertian maklumat. Okey, maklumat ini dia merupakan hasil daripada pengumpulan, pemprosesan dan juga penanalisasan dan juga penganalisisan data. Okey, daripada data itu bila dikumpul, bila diproses dan bila dibuat analisa, dia akan dikeluarkan sebagai maklumat. Jadi maklumat menjadi lebih bermakna dan mudah difahami. Data mungkin kita tak faham pasal dia lah bentuk angka ataupun nombor. Jadi bila diproses, dia akan lebih bermakna dan mudah difahami. Contohnya purata markah. Jadi hubungan antara data dan maklumat. Okey, data kita kutip, kita simpan, lepas tu kita proses dan kita akan keluarkan data tersebut sebagai maklumat. Okey, seterusnya evolusi pengurusan data. Sebelum konsep pengkalan data diperkenalkan, data dalam sistem berkomputer disimpan dengan menggunakan sistem fail biasa. Bagi menjadikan pengurusan data lebih cekap dan efisien, teknologi komputer digunakan untuk memudahkan proses penyimpanan, pengeluaran dan juga pengemaskinian data. Jadi kita ada 3 evolusi data ini. Yang pertama daripada sistem perprosesan manual, kemudian dia menjadi sistem pemprosesan fail. Okey, dan sekarang dikenali sebagai sistem pekalan data. Ini ialah evolusi data. Okey, kita tengok satu persatu Okey, pemprosesan manual dia tidak melibatkan penggunaan komputer. Tenaga manusia digunakan untuk mengendalikan data. Data yang telah diproses akan dimasukkan ke dalam fail dan kabinet mengikut aturan tertentu. Ini zaman mungkin zaman 80-an dulu dia menggunakan pemprosesan manual. Kalau kita pergi
ke hospital katakan, semuanya menggunakan kertas, file. Okey, jadi itu yang dimasukkan dengan pemrosesan manual, dan dia disusun dalam kabinet, so banyak kabinet lah. Okey, lepas itu dia menjadi sistem pemprosesan file. Okey, dalam sistem pemprosesan file ini telah menggunakan komputer untuk menyimpan dokumen-dokumen dalam bentuk file digital. Okey, membolehkan aktiviti-aktiviti manual sebelum ini diproses secara automatik menggunakan sistem pengoperasian dan juga aplikasi komputer. Maksudnya maklumat-maklumat, contoh maklumat-maklumat pesakit itu dah mula dimasukkan dalam komputer. Yang sebelum ini pemprosesan manual, dia menulis, lepas tu dia simpan dalam file. Untuk sistem pemprosesan file, okey, kita dah mula masukkan data-data tersebut di dalam komputer. Di kelemahan utama sistem pemprosesan file adalah sukar untuk mengesan salinan data yang sama dalam file berlainan dan data lambat untuk dikemas kini. Jadi dalam sistem pemprosesan file masih lagi offline, kita masih lagi guna offline. Dan evolusi yang ketiga adalah sistem pekalan data. Jadi untuk menggunakan sistem pekalan data kita perlu online. Okey, dan perlu ada local area network. Okey, untuk menguruskan sistem pekalan data. Jadi dalam sistem pekalan data, dia merupakan sistem perisian yang menguruskan pekalan data dan koleksi data logikal yang berkaitan dan strukturnya yang membolehkan kandungannya dikeluarkan, diuruskan dan dikemaskini dengan mudah, di mana sahaja. Oleh sebab itu dia perlu pada online, okey, ataupun perlu kepada internet ataupun local area network, untuk menguruskan sistem pekalan data. Ianya lebih canggih daripada sistem pemprosesan file kerana boleh menyimpan jumlah data yang banyak dalam ruang simpanan yang jauh lebih kecil. Okey, ini kelebihan sistem pekalan data. Okey, ini contohnya. Pelbagai pengguna. Lepas tu kita ada sistem pengurusan pekalan data dan kita ada tempat simpanan pekalan data. Okey. Model pekalan data ialah penyusunan secara konseptual suatu pekalan data dan merupakan satu cara mentakrif dan menggunakan data dalam satu pekalan data sahaja. Okey, kita hanya menggunakan satu pekalan data sahaja dan kita kongsi. Kita kongsi, beberapa sistem mengkongsi pekalan data tersebut. Okey. Contohnya data murid. Daripada data murid itu dikongsi oleh sistem peperiksaan, sistem APDM, apalagi sistem kesihatan dan sebagainya lah, itu yang dimasukkan dengan satu pekalan data saja dikongsi oleh pelbagai sistem. Okey. Jadi ini prosesnya. Proses sistem pekalan data, input, proses, lepas itu disimpan, diproses lagi dan dikeluarkan sebagai output. Okey. Pekalan data ataupun disebut sebagai PD. Dia menyimpan data dengan strukturnya semua sekali disimpan. Jadi ruang memori komputer dapat digunakan secara minimum meskipun data disimpan amat besar dan banyak. Okey, itu yang dimasukkan dengan sistem pekalan data. Okey. Okey, kita dah habis tajuk ni, pengenalan kepada pekalan data hubungan. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.